Luqmanul Hakim Darmawan Al-Azhari dengan topik kita iaitu betulkan niat. Yep. Jadi Dan pagi ini kita bersama-sama, insyaAllah banyak manfaat yang anda boleh dapatkan daripada perkongsian hari ini. Anda boleh terus bersama-sama dengan kami. Kita bersiaran secara langsung di live Facebook IKIM FM pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor sudi berkunjung ke IKIM FM Jumaat ini, Alhamdulillah. Ya, Dan insyaAllah dengan tajuk kita betulkan niat, banyak yang akan Doktor bawakan nanti, insyaAllah. Dan anda boleh terus bersama kami menerusi talian WhatsApp 011292900404 untuk berkongsi soalan, ataupun anda boleh telefon kami 0362051500 dan juga boleh tinggalkan di Facebook live kami IKIM FM ya. Sebenarnya kita bawakan doktor ni jauh tahu Pak. Betul. Kita nak berkenalan dulu dengan doktor. Pertama kali ke udara di IKIM FM. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan rakan-rakan pendengar pengenalan diri doktor sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari nama Luqmanul Hakim bin Darmawan Al-Azhari daripada Indonesia, Lombok. Dan mengambil studi di Mesir dari tahun 1998. 98 maknanya sudah 19 tahun di Mesir. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahi al-faqir PhD di bidang hadis di Al-Azhar University pada tahun 2013. Dan sekarang masih menetap di Mesir sebab masih ada mengurus di sana, ada Darul Hasani. Muda di sana ya? Ya, muda Darul Hasani. Dan sekarang ni balik ke Malaysia ni untuk bercuti ya? Ya, untuk bercuti. Jadi alhamdulillah kita rezeki kita ya. Dapat bersama-sama pagi ini jauh datangnya asal dari negara jiran dan kini berada di Mesir dah pun 19 tahun. Alhamdulillah banyak pengalaman dan banyak ilmu yang akan Al-Fadil Doktor kongsikan bersama-sama dengan kita nanti. Boleh terus serta bersama kami. Di awal ni mungkin Doktor berkenaan dengan tajuk kita bawakan betulkan niat. Apa mukadimah mungkin boleh dikongsikan dengan rakan pendengar berkenaan dengan betulkan niat ni Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar Radio IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada pagi ini, pagi Jumaah Mubarakah yang penuh dengan barakah ini adalah betulkan niat. Niat di dalam Islam adalah merupakan benda yang sangat penting sekali. Itu disebabkan karena kesahihan dan diterimanya amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada niat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahawa sesungguhnya segala perbuatan amal mesti dengan niat. Dan niat inilah yang menentukan makna daripada amal tersebut. Niat inilah yang akan menentukan apakah amal tersebut diterima atau tidak. Sebab semua amalan kita, jika kita tak niatkan, maka tak akan dibagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita tak nakkan. Sebab niat itu adalah saya menjadikan apa yang saya perbuat, apa yang saya amalkan ni untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi subhanahu wa taala, karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu setiap muslim ataupun setiap mukmin mesti membetulkan niat. Sebab apa? Sebab jika kita tak membetulkan niat kita, maka kita tak akan, maknanya bahawa amal kita akan terhitung sebagai amal yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, memberikan kita nikmat hidup, memberikan kita nikmat keimanan, bukan menciptakan kita untuk sia-sia. Dan sudah jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ya, dan ibadah ni tentu perlu dengan niat. Sebab jika tak ada niat, tak terhitung sebagai ibadah. Dan kita tahu bahawa manusia, ya, kita semua itu di dalam masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita, ada 4 perbuatan. Ya, ada 4 perbuatan. Yang pertama, perbuatan yang dinamakan sebagai ketaatan atau ibadah. Kedua, ada perbuatan adat, mubahat, yakni benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bolehkan kita. Yang para ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa mubah ni adalah perbuatan yang jika kita lakukan tak mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan tak berdosa. Kemudian ada yang ketiga, ada namanya abasiyat. Abasiyat ni adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maknanya perbuatan yang kita lakukan tanpa niat. Ya, tanpa niat. Maka ini adalah perbuatan yang sia-sia. Kemudian ada perbuatan yang keempat, ada perbuatan maksiat. Maka perbuatan yang keempat ni tak boleh kita niatkan. Sebabnya adalah maksiat. Dalam maksiat. So apa sebab jika kita niatkan perbuatan maksiat ini sebagai ketaatan, maka itu akan menjadi dosa lagi. Berbuat buruk, dosa. Meniatkan keburukan untuk menjadi kebaikan, itu dosa lain. Sebab kita mempermainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tak boleh kita niatkan. Yang ketiga, iaitu yang abasiyat, yang sia-sia. Dia dikatakan sia-sia sebab apa? Sebab tak ada niat. Maka di sini ada 2 amal yang dapat kita niatkan. Yang pertama adalah ketaatan, ibadah. Ya, ibadah. Para ulama mengatakan bahawa fungsi niat, ya, di dalam Islam itu ada 2. Pertama, membezakan antara ibadah dan adat. Ya. Yakni maknanya bahawa perbuatan kita ada yang berbentuk ibadah, ada yang berbentuk adat. Ya. Dan seperti, ya, mandi. Ya, mandi. Ini kan ada mandi yang ibadah dan ada mandi yang adat. Misalnya kita membersihkan badan, mandi untuk menyejukkan badan, dan ada mandi ibadah. Apa yang membezakan ni ibadah dan ni adat? Tentu niat. Sebab apa? Sebab cara kita mandi sama. Yang membezakan ni menjadi ibadah dan ni menjadi adat adalah niat. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, membezakan antara tingkatan ibadat. Tingkatan ibadat ni apa? Kita ketahui bahawa di dalam ibadah tu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Misal saya nak solat 2 rakaat di waktu pagi sebelum subuh, 2 rakaat. Kemudian solat subuh 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Tapi apa yang membezakan ni solat sunnah, ni solat wajib? Yang membezakan adalah niatnya. Maka itu fungsi kedua. Ada juga fungsi ketiga yang tidak disebutkan oleh para fuqaha tetapi disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf. Iaitu apa? Tahwilul adat ila ibadat, yakni merubah adat menjadi ibadat. Maknanya tadi kita sebutkan bahawa ada jenis kedua daripada amalan, daripada perbuatan kita, iaitu yang mubahat, iaitu yang mubah dan atau adat. Seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah mubah, Allah bolehkan. Maknanya jika kita lakukan itu, kita tak dapat pahala. Jika kita tinggalkan, tak berdosa. Tetapi kita rugi. So apa? Sebab banyak masa daripada hidup kita tak bermakna. Maka dengan niat saya dapat merubah adat ni menjadi ibadat. Misal, saya makan. Saya niatkan supaya saya kuat di dalam beribadah. Saya makan supaya saya kuat membantu orang lain, beramal baik dan lain sebagainya. Maka makan ni akan diberikan pahala ibadah dan terhitung sebagai
ibadah. Baik, tidur. Bolehkah ini menjadi ibadah? Boleh. Boleh. Saya niatkan sebelum tidur, saya niat tidur supaya saya fresh di dalam beribadah. Sebab jika saya mengantuk, tak akan dapat fokus dalam beramal. Ya, bahkan solat pun saya tak akan dapat. Ya, maka saya niatkan tidur supaya saya fresh di dalam beribadah, semangat di dalam beribadah. Nah, maka tidur ni pun akan menjadi ibadah. Oleh sebab tu, sebagian ulama salaf tu mengatakan bahawa tidur ni dapat menjadi wirid. Di antaranya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu mengatakan ketika dia nak tidur, jangan ada yang membangunkan aku selama aku dalam wirid tidur. Sehingga aku bangun sendiri. Sebab apa? Sebab tidurnya adalah ibadah. Sebab dia niatkan untuk membantu ibadah. Nah, maka tidur akan menjadi ibadah. Demikian juga kita kiaskan kepada amalan-amalan kita yang mubah, ya, yang berbentuk adat selama itu bukan maksiat. Sebab jika maksiat, tadi kita sudah katakan tak boleh kita niatkan untuk kebaikan. Nah, maka dengan demikian semua ibadah, semua amalan kita itu akan menjadi ibadah. 24 jam kita itu adalah ibadah. Sehingga dapat mencapai tujuan daripada penciptaan manusia. Iaitu apa? Penciptaan manusia tadi yang kita sebutkan di dalam ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya semua umur kita itu mesti menjadi ibadah. Oleh sebab tu di dalam solat kita itu ada ikrar kita. Di dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Nah, semua itu kita akan dapatkan dengan niat. Jika tidak, maka banyak sekali amalan-amalan kita yang akan sia-sia. Ya, seperti ya, kita makan tak ada niat, tidur tak ada niat, ya, berkahwin pun tak ada niat. Maka kita sama dengan haiwan. Wal'iyadzu billah. Sebab haiwan makan tanpa niat. Tidur tanpa niat, berkahwin tanpa niat. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita di atas semua makhluk. Maka jangan kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita sehingga kita sama dengan haiwan. Wal'iyadzu billah. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita akal, bagi kita hati, yang dengan itu kita dapat berbeza daripada semua makhluk. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi daripada perkara niat ni adalah bahawa dengan berniat kita dapat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala daripada perbuatan yang tak dapat kita lakukan. Dengan niat. Oleh sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu hadhihi al-ummah kamathali arba'." Ya. Permisalan daripada umat ni seperti 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu, diberikan harta. Kemudian dengan ilmunya fa anfaqa malahu bi'ilmihi fi haqqihi. Sehingga karena dia mempunyai ilmu, maka dia dapat mengarahkan dan meletakkan hartanya pada yang betul. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahuwa fi 'alal 'allina." Maka ini adalah orang yang berada pada derajat paling tinggi. Kemudian yang kedua, orang diberikan ilmu tapi tak diberikan harta. Fahuwa yaqul, kemudian dia berkata, "Ya Allah, seandainya Allah bagi aku seperti apa yang dibagi orang tu, maka aku akan berbuat seperti apa yang dia buat." Nah, dia katakan tu dengan ilmunya. Ya, sebab orang yang alim, yang sebenar alim, ucapannya mesti sama dengan perbuatannya. Dan mesti jujur di dalam ucapannya. Maknanya jika Allah benar-benar beri dia apa yang diberi orang kaya itu, maka dia akan berbuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahuma fil ajri sawa." Maka keduanya ini sama pahalanya. Sama pahalanya. Kemudian yang ketiga, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada orang yang dibagi harta tapi tak dibagi ilmu. Sehingga dia karena tak ada ilmu, dia
gunakan hartanya pada hal-hal yang tak betul. Ya. Sehingga itu akan menjadi dosa baginya. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Nah, maka kemudian yang keempat, rajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan. Ada orang yang tak dibagi ilmu, tak dibagikan harta. Tetapi dia mengatakan, lau atanillahu mithla ma ata fulanan, dia melihat kepada orang yang kaya tapi tak ada ilmu, ya, dia lihat apa yang dia perbuat oleh orang-orang kaya, dengan hartanya dia berbuat maksiat dan lain sebagainya. Orang yang melihat ni yang tak ada ilmu dan tak ada harta mengatakan, seandainya Allah bagi aku seperti apa yang dibagi kepada fulan, maka aku akan melakukan apa yang seperti apa yang dia lakukan. Maka fahuma fil wizri sawa. Maka kedua-duanya dosanya sama. So, bayangkan dengan kita berniat. Kita akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu berbuat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Nah, kemudian maknanya dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Anas ibni Malik. Beliau berkata, lamma raja'na min ghazwati Tabuk, ketika bila mana kami pulang daripada peperangan Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, inna aqwaman bil Madinah, ada orang-orang di Madinah, ma qata'tum au ma sirtum masiratan au qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Ada orang-orang di Madinah di mana kalian tak berjalan, tak menempuh perjalanan dan tak melewati lembah-lembah kecuali mereka semua bersama kita, bersama kamu. Sahabat bertanya, maknanya pahalanya sama seperti pahala kamu semua. Walaupun tidak bersama. Ya, walaupun tidak bersama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil baninati muqimun, walaupun mereka bermukim di Madinah, tak bersama kami. Rasulullah menjawab, ya. Habasahumul uzur. Sebab apa? Sebab yang menghalangi mereka itu adalah uzur. Maknanya jika tak ada uzur ni, akan bersama kalian. Bayangkan orang di Madinah tak ikut di dalam peperangan, tetapi mendapatkan pahala jihad. Dengan apa? Dengan niatnya tadi. Itu dia. Mukadimah Ustaz bawakan berkenaan dengan niat. Dan mungkin ada setengah orang awal tu nak buat perkara, niatnya betul, lurus lillahi ta'ala, perkara yang baik itu diniatkan. Tapi bila sampai tengah-tengah jalan tu, ada perkara-perkara yang datang yang mengganggu niat asalnya tu. Kejap lagi tak tanya Ustaz, macam mana nak kembali perbetulkan niat daripada niat asal yang betul, kembali dah terpesong, nak betulkan balik kepada niat yang awal tadi, insyaAllah selepas ini. Mungkin selepas ini insyaAllah. Tapi mungkin juga Faiz ada juga yang tanya kan. Tapi kita akan tanya juga sebentar lagi. Ada yang tanya, perlu ke kita betulkan niat setiap hari ke? Hari-hari kena perbarui niat ke atau macam mana? Anda boleh terus bersama di talian 0362051500. Rakan segar Irwan Johari akan bersama-sama dengan anda selepas ini. Juga anda boleh menghantarkan WhatsApp kami di talian 011290040004. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan yang bagi Dr. Luqmanul Hakim sebentar lagi untuk betulkan niat. Dan anda pastikan kembali dalam Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. Kuala Terengganu 100.2. Polio, difteria, campak dan banyak lagi. Ianya masih boleh merebak dan mengancam kesihatan anak kita walau betapa bersih pun kita. Sebab itulah, saya pastikan saya patuhi jadual imunisasi anak saya. Imunisasi berkesan. Jangan ambil mudah pemberian imunisasi kepada anak kita. Lengkapkan imunisasi mengikut jadual program imunisasi kebangsaan. Tindakan bijak hari ini, penyelamat masa depan. Mesej ikhlas dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seminar SPM akan diadakan pada cuti pertengahan tahun persekolahan 2017 di Universiti Kebahasaan Malaysia, anjuran Shinobi Solution. Untuk maklumat hubungi 013-222-1719, 013-222-1719. Tempat terhad. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi angkasawan. Saya nak jadi hakim. Bagus, nak jadi apa pun boleh. Tapi, kenalah minum susu dulu. Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan ginkgo biloba. Tu Ilham, susu orang pandai-pandai. Peluang menjadi pelajar IPT Islam terbaik di utara masih dibuka.
Kolej Universiti Insaniah menawarkan pengajian dalam bidang agama, pengurusan dan sains bermula dari asasi, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD. Alami pengajian berintegrasi duniawi dan ukhrawi dengan pensyarah antarabangsa dan tempatan berpengalaman. Kemasukan 22 Mei 2017. Pendaftaran walk-in dibuka dari 23 hingga 28 Mei 2017. Mohon sekarang di www.insaniah.edu.my. Mama, saya ingin bertanya. Susu ini apakah namanya? Lazat berkrim, sungguh enak rasanya. Susu Sufi dirumus istimewa, kaya vitamin, mineral dan proteinnya, membantu pembesaran kanak-kanak dengan lebih sempurna. Susu Sufi baik untuk semua. Menjelang musim perayaan ini, raikan sambil berjimat bersama Proton. Dapatkan 5 tahun servis percuma bernilai sehingga RM4,100. Dapatkan RM500 bonus perayaan dan RM1,000 bonus kesetiaan dengan pembelian mana-mana kereta Proton. Bukan itu sahaja, dapatkan kerusi keselamatan kanak-kanak bernilai RM1,000 pada harga RM299 sahaja. Pandu uji Proton baru dan menangi hadiah menarik. Raikan sambil berjimat dan yang paling utama, pandu dengan selamat. Tertakluk pada terma dan syarat. Proton is in the drive. IKIM FM pilihan utama anda. Warna pagi ini dibawakan oleh Islamic Relief. Raikan Ramadan ini dengan bersedekah pada mereka yang memerlukan di 28 negara termasuk Malaysia. Salurkan sumbangan anda kepada tabung Ramadan. Ini masanya Islamic Relief Malaysia. Lari www.islamic-relief.org.my ataupun hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Masih lagi bersiaran kita di Warna Pagi IKIM FM dalam topik Jumaat kita pagi ini bersama dengan yang berbahagia Dr. Luqmanul Hakim Darmawan Al-Azhari. Tajuk kita pagi ini betulkan niat. Doktor dah sebut tadi pagi pula berkenaan dengan fungsi niat tu apa untuk kita bezakan antara perkara-perkara adat yang kita lakukan dan perkara ibadah yang kita lakukan dan macam-macam lagi yang doktor dah pun kongsikan, insya-Allah. Banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Anda boleh terus menghubungi talian kami 0362051550. Tadi kan sebelum kita berhenti, tadi kita tinggalkan dengan pada pendengar pertanyaan. kita. Sebab bila doktor sebut hari-hari yang kita lakukan, perkara yang kita lakukan, ada yang adat boleh menjadi ibadat sebenarnya kan. Tapi mungkin ada yang tanya, betul adakah kita kena betulkan niat kita setiap hari, doktor? Sebab ada yang kata, saya hari-hari saya buat kerja saya macam biasa sama je. Bangun pagi pergi kerja. Yang penting saya tak buat jahat, dia kata. Dia rasa tak buat jahat. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat ni sebenarnya kita menentukan arah daripada perbuatan kita ni. Kita menentukan tujuan daripada perbuatan kita. Kalau saya ibaratkan seperti kita naik kereta. Naik kereta, sebelum kita naik kereta mesti kita tentukan tujuan kita sebelum kita melangkah. Sebab apa? Sebab jika kita tak ada tujuan daripada kita naik kereta ni, maka kita akan berpusing-pusing tanpa tujuan sehingga itu kita akan letih, ya, dan semua apa yang kita lakukan tak ada makna. Sia-sia. Sia-sia. Tetapi jika kita sebelum kita melangkah kita niatkan, maknanya kita ada tujuan. Ada tujuan. Nah, maka semua langkah yang kita langkah itu akan terhitung sebagai kebaikan. Misal, saya keluar rumah dengan tujuan untuk solat jamaah di masjid misalnya. Ya. Sebelum saya keluar saya niatkan. Nah, maka setiap langkah saya itu akan terhitung sebagai kebaikan. Ya, akan terhitung sebagai kebaikan. Maknanya niat itulah yang akan menjadikan apa setiap harakat, setiap gerak kita itu akan memiliki makna. Ya, memiliki makna. Demikian juga saya niat pergi ke universiti misalnya. Saya niatkan untuk belajar lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daripada saya keluar pintu itu sudah tertulis sebagai amal kebaikan. Bisa dengan saya keluar tanpa ada niat. Nah, maka oleh sebab itu setiap hari kita mesti betulkan niat kita. Ya, mesti kita hadirkan niat kita. Sebab jika tidak maka tak akan terhitung sebagai kebaikan. Sebab apa? Sebab kita tak ada niat, tak ada tujuan. Ya, dan yang menjadikan seperti yang saya katakan tadi, bahawa yang menjadikan amal kita menjadi memiliki makna, memiliki nilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niat. Maka
ada kitab yang saya tahqiq, kitab Al-Habib Sa'ad, itu berbicara tentang niat. Niat semua amalan kita setiap hari itu disebutkan. Niat kita ada di dalam rumah, duduk dalam rumah tu apa niat kita. Niat kita keluar rumah tu apa. Niat kita makan apa. Niat kita tidur Setiap apa. perkara, ya? Setiap perkara disebutkan. Perkara yang rutin kita buat. Yang rutin kita lakukan. Supaya apa? Supaya tadi benar-benar yang 24 jam yang Allah bagi kepada kita itu semua menjadi ibadah. Sebab nanti di akhirat akan ditimbang. Ketimbang kebaikan kita dan mana amalan-amalan yang baik dan mana amalan-amalan yang sia-sia dan mana amalan yang buruk. Jika kita tak ada niat, maknanya ibadah kita sedikit saja. Solat berapa minit? Ya, saya betul. Solat berapa minit? Sedikit saja. Solat subuh mungkin 10 minit jika ayatnya panjang. Solat zuhur 5 minit. Tak sampai 1 jam ibadah kita dalam sehari. Itu khusyuk tak khusyuk lagi. Khusyuk. Belum lagi itu perkara khusyuk tak khusyuk lagi. Maka niat itulah yang akan merubah adat kita menjadi ibadah. Oleh sebab tu perkara ni mesti kita tak boleh kita cuaikan. Mesti setiap hari kita bangun, mesti kita hadirkan niat. Mesti kita hubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz, dan ada soalan rakan kita ni, macam Ustaz sebut tadi, nak merubah perkara-perkara adat kita, kebiasaan macam Mas sebut tadi, rutin harian kita. Bangun pagi macam tu dah bangun tidur, pejam mata pun dah boleh sampai office sebab kita dah buat benda tu hari-hari. Tapi ada lagi rakan kita bertanya berkenaan dengan Muslia. Dia tanya, masih lagi kabur mengenai niat untuk bekerja kerana Allah. Kadang-kadang kita senang sebut hari ni datang kerja lillahi ta'ala. Tapi bila niat tu rasa dalam hati tu tak rasa connect langsung dengan kita niat dan juga perkara yang kita lakukan. Tak sama macam kita mengaji ataupun puasa, ibadah-ibadah khusus ni lah. Kalau boleh, mungkin boleh doktor kongsikan macam nak kuatkan niat kita lillahi ta'ala ketika kita bekerja tu juga. Soalan ni sebenarnya sudah dijawab oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali yakni sudah hampir 1000 tahun itu telah dijawab soalan ni. Bahawa Imam Ghazali mengatakan bahawa bukan yang dimaksud dengan niat tu, misalnya aku nak bekerja kemudian aku bekerja lillah, aku makan lillah. Bukan tu yang dinamakan dengan niat. Sebab niat tu adalah sesuatu yang membangkitkan jiwa untuk berbuat. Maknanya ada azam kita untuk berbuat. Nah, oleh sebab itu ada seorang salihin, Abdurrahman ibn al-Aswad, kalau saya tak silap, dia seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam Bustanul Arifin, dia mengatakan bahawa Abdurrahman ibn al-Aswad dia tak makan roti kecuali dengan niat. Kemudian orang mendengar, ada apa, niat apa di dalam makan roti? Kemudian dia mengatakan bahawa dia tak makan roti jika dia lapar, dia lemah, sehingga lemah dalam ibadah, maka dia makan supaya kuat. Tetapi jika dia setelah makan dia terlalu kenyang sehingga malas untuk beribadah, maka dia kurangi makannya. Nah, maka itulah makna bahawa kita menggantungkan niat kita lillah itu mesti ada samrah atau ada buah ataupun ada hasil ataupun ada tanda yang membuktikan bahawa niat kita itu benar. Niat kita itu benar. Sebab apa? Sebab jika misalnya saya niatkan saya makan lillah supaya saya kuat dalam ibadah, tetapi ternyata setelah kita makan saya tidur, malas. Nah, maka niat tak selari dengan niatnya. Nah, mesti kita sesuaikan antara niat kita dengan tujuan yang nak kita capai. Nah, itulah yang membuktikan bahawa kita jujur di dalam niat kita. Mungkin ada juga satu ustaz yang biasa kita dengar, saya sebenarnya niat saya baik nak cakap pada sahabat ni, tapi mungkin kedengarannya mulut saya ni macam jahat, tapi tak sama dengan hati saya. Macam mana ustaz? Ataupun apa yang kita perkatakan itu, kalau niat perkataannya tak baik walaupun niat kita itu baik, kita katalah niat kita itu baik, adakah betul ataupun macam mana tu ustaz? Doktor. Sesuatu yang baik mesti kita lakukan dengan cara yang baik. Tetapi tentu kebaikan ni mesti apa yang dikatakan dengan baik tu sebenarnya. Terkadang di sini kita salah. Terkadang kita niat kita baik tetapi ternyata perkara yang nak dicakap tak baik pun. Tak baik pula. Nah, maka di sini sebelum kita menginginkan kebaikan, kita mesti perhatikan dulu apakah yang baik ni benar-benar baik ke atau mungkin nanti nak menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka saya perlu perhatikan. Oleh sebab tu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengatakan al-mu'min waqaf.
Apa makna al-mu'min waqaf? Seorang mukmin itu selalu berhenti, selalu terhenti. Maknanya apa? Maknanya sebelum dia berbuat, dia tengok dulu apakah perbuat ni yang nak dia buat ni, nak dia lakukan ni baik benarkah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya ke atau tidak. Maknanya orang berbuat ni ibarat orang nak nyebrang jalan, ya. Mesti dia tengok kiri, tengok kanan dulu. Ya. Sebab apa? Sebab jika dia tak tengok kiri, tak kanan, dia akan Dilanggar. Maka demikian juga kita kalau tak tengok kiri, tak tengok kanan di dalam kita beramal, mungkin kita akan terjatuh dalam perkara yang haram, terjatuh dalam perkara yang syubhat dan lain sebagainya. Nah, mesti kita perhatikan terlebih dahulu niat kita baik, mesti kita terjemahkan di dalam perbuatan kita yang baik juga. Ya, supaya nanti tidak berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi tetap kita hargai niat orang tersebut. Terkadang dia berbuat tak sengaja. Ada niat baik. Nah, maka kita lihat kepada niat baiknya tu. Kita ada memanggil sebenarnya. Saya. Doktor. Dan Jumpa Ais kita ada Puan Siti Khadijah. Silakan Puan Siti Khadijah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya saya nak minta ulasan daripada Ustaz lagi lah. Pandangan Ustaz, saya dulu masa saya nak masuk ke universiti, saya ada niat saya nak memahami Islam dan saya nak belajar. Tapi yang saya nampak bila saya ada niat macam tu, Allah lorong terus hati saya kepada arah untuk dapat memahami Islam. Saya duduk di kolej, orang panggil tu masjid, kolej yang boleh membentuk saya untuk memahami Islam. Di situ saya rasa niat ini sangat penting kerana dia membawa kita ke arah yang, kalau niat baik tu dia arah bawa kita yang baik lah. Dan sampai sekarang saya dapat lihat indahnya Islam tu dan saya terus pegang Islam tu. Itulah pandangan saya. Dan minta Ustaz lebih beri ulasan lebih lanjut lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Siti Khadijah dan pandangan. Juga kita nak bersama dengan Cik Khalid dari Johor. Silakan Cik Khalid. Saya nak tanya Ustaz, adakah amalan dunia jadi akhirat dan amalan akhirat jadi dunia kerana niat kita? Apa syarat dia yang boleh jadikan demikian itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satunya pandangan daripada Puan Siti Khadijah dan satu lagi berkenaan dengan soalan Cik Khalid tadi, ada tak amalan dunia jadi akhirat dan sebagainya. Mungkin boleh Ustaz Doktor kongsikan lebih lanjut lagi. Silakan. Adakah amalan dunia itu dapat menjadi amalan akhirat? Dan amalan akhirat itu menjadi amalan dunia. Itu yang tadi kita bahas. Iaitu amalan dunia ini adalah adat tadi. Makan, minum, itulah amalan dunia. Tetapi dengan kita niatkan, menjadi ibadah, dia akan menjadi amalan akhirat. Dia akan menjadi amalan. Itulah yang saya sebutkan tadi. Dan demikian juga amalan akhirat, jika kita niatkan untuk dunia, maka dia akan menjadi dunia. Misal apa? Saya niat menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu kan amalan akhirat. Tetapi jika saya niatkan untuk mendapatkan sijil, untuk mendapatkan kerja, mendapatkan job, tak ada niat selain daripada itu, maka menuntut ilmu itu akan menjadi adat saja. Itu yang abasiat tadi. Itu yang abasiat. Bahkan bukan abasiat saja. Kalau tadi saya katakan bahawa amalan buruk jika kita niatkan untuk kebaikan, maka dia akan menjadi keburukan, menjadi maksiat. Demikian juga amalan kebaikan jika kita niatkan menjadi keburukan, itu menjadi buruk. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang menjadikan amal akhiratnya itu untuk dunia. Untuk dunia. Saya Ustaz, terima kasih Ustaz Doktor atas respon. Dan mungkin tadi saya berkongsi berkenaan dengan dari awal tu mungkin niat tu betul, dah cantik, molek je, perbuat pun kita rasa semangat, tapi sampai tengah-tengah bila orang pun datang dengan semangat kata awak ni sekian puji, dah datang lagi niat lain. Buat kerja kerana Allah kepada kerana manusia pula. Macam mana Doktor boleh niat berubah di tengah-tengah jalan? Niat berubah di tengah jalan tu suatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Tetapi kita mesti kembali kepada niat awal. Kita mesti melihat niat awal kita itu apa. Sebab syaitan tu tak akan biarkan kita berada di dalam kebaikan selamanya. Dia akan berusaha dengan segala kekuatan yang dia miliki untuk memindahkan niat kita kepada niat yang buruk. Sebab syaitan tu memang tujuan dia adalah untuk menjerumuskan kita, untuk menyesatkan kita. Maka dia rosak niat kita.
Nah, maka itulah kita mesti kembali kepada niat awal kita. Dan di antara yang membantu kita untuk tetap stay di dalam niat kita pertama tu, kita lihat bahawa perbuatan saya, amalan saya, terlebih itu adalah amalan kebaikan itu adalah sebenarnya anugerah daripada Allah. Allah yang memberi saya taufik untuk berbuat baik. Maknanya amalan ni adalah ibarat pinjaman daripada Allah, anugerah daripada Allah. Nah, maka jika saya melihat bahawa amalan baik ni adalah pemberian daripada Allah, maknanya itu adalah milik Allah, saya tak akan riak. Maknanya apa? Barat benda ini saya pinjam. Tak mungkin saya pamer dengan benda yang saya pinjam. Nah, maka memang kita itulah dituntut kita untuk bermujahadah. Mujahadah, yakni kita mesti melawan benda tersebut, iaitu bisikan-bisikan syaitan yang merusak amal baik kita. Mungkin satu lagi Ustaz, Doktor, kalau kita tengok sekarang ni kan, kita kan ada media sosial. Betul, kan. Kan kita tengok, kita selalu mungkin pada asalnya niat kita baik, kita nak berkongsi, tapi semakin biasa dan menjadi kebiasaan kan Doktor, kita letakkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apa yang kita dapat dan sebagainya. Adakah itu dikira sebagai macam ataupun takut timbul riak dan sebagainya? Sebab bila yang perkara yang kurang baik itu kita tidaklah pula paparkan ya. Kelemahan maksudnya tidaklah. Memang semuanya ditentukan dengan niat. Yani jika kita niatkan share kebaikan-kebaikan tu dengan tujuan untuk tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah maknanya saya nampakkan nikmat Allah yang Allah beri kepada saya. Atau saya niatkan supaya orang mengikuti kebaikan tersebut. Sebab apa? Sebab orang tu perlu kepada teladan, perlu kepada contoh. Yang memotivasi mereka untuk berbuat. Maka semuanya itu ditentukan oleh niat. Jika niat saya menggunakan medsos ini adalah untuk supaya saya masyhur, supaya orang kenal saya baik dan lain sebagainya, maka itu riak. Tetapi kita juga mesti tahu bahawa berbuat sesuatu, takut berbuat kerana takut riak, itu sudah sebenarnya riak. Saya nak berbuat, tapi saya takut nanti kalau saya berbuat saya riak. Maka itu sudah riak sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya masih melihat manusia. Saya melihat manusia, maknanya saya kalau melihat bahawa saya berbuat ni kerana Allah, maka saya tak akan fikir tu manusia lihat saya, manusia puji ke saya, hina ke saya. Sebab apa? Sebab saya berbuat bukan untuk dilihat manusia. Tu sebenarnya yang penting kita kena fikir dia, sebab kan kita selalu kan fikir nanti apa orang kata itu namanya niat kita memang kepada manusia. Berbuat kerana takut beramal kerana takut riak atau takut dilihat manusia, itu sudah riak sebenarnya. Sebab saya melihat manusia masih. Dan berbuat kerana manusia itu syirik. Betul. Tetapi yang ikhlas tu adalah berbuat sama ada orang lihat ke tak ada orang lihat sama saja. Maknanya orang puji saya tak bangga, orang hina pun saya tak sedih. Sebab apa? Sebab saya beramal bukan kerana orang, kerana manusia, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Doktor, macam ada juga orang yang mungkin dia nak menunjukkan teladan yang baik sesuatu perkara, contohnya macam solat ke ataupun dia buat pekerjaan yang dia lakukan, dia sengaja mahu menunjukkan kepada orang ini supaya orang ini juga mengikut dia, tapi dia bukan niat dia untuk riak, tapi dia menunjukkan bahawa dengan harapan orang lain dapat kamu pun perlu berbuat demikian. Itu benda baik. Boleh. Sebab apa? Saya niatkan untuk mengajarkan orang lain. Dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah dalam solat. Rasulullah solat di atas mimbar, di tempat yang tinggi. Rasulullah solat di tempat yang tinggi tujuannya supaya mengajarkan sahabat yang melihat. Kemudian takbir di atas mimbar, kemudian rukuk di atas mimbar, kemudian setelah ketika nak sujud turun sujud di bawah mimbar. Kemudian setelah selesai sujud naik kembali ke atas mimbar. Tujuannya untuk mengajarkan sahabat macam mana solat yang benar. Nah, maka jika kita berbuat kebaikan dengan tujuan kita mengajarkan orang untuk berbuat baik, supaya mereka juga benar di dalam betul di dalam cara berbuat,
maka itu kebaikan. Kita masuk di dalam orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dan siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala orang yang berbuat tadi. Saya Ustaz. Itu dia. Dan ada juga yang tanya dengan kita ni, soalannya dah kedua dah, saya tak tahu soalan pertama dia kat mana. Dia kata kalau kita lupa untuk niat pada awal perbuatan, boleh ke hujung dah nak habis tu yang tadi saya buat tu dah taklah, boleh ke doktor? Sebab dia patah balik. Patah balik. Boleh. Ya, tetapi di sini khilaf di antara para ulama, apakah niat kita di akhir tu juga nanti akan kembali ya pada perbuatan kita yang awal atau dia akan bermula daripada kita bermula saat kita niat. Tetapi itu biasanya berlaku ketika kita belum terbiasa. Ya. Sebelum kita terbiasa, biasa kita di awal tu kita lalai, kita lupa dan lain sebagainya. Ya, maka tak mengapa, ya. Di awal, nanti di akhir kita niatkan, ya. Atau mungkin kita dapat niatkan, saya niatkan apa yang telah saya lakukan tadi, ya. Saya niatkan apa yang telah saya lakukan tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Saya. Dan kita juga ada pemanggil lagi. Ada dua orang lagi pemanggil kita bersama. Encik Abdul Kadir dari Bangsar, silakan Encik Abdul Kadir. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ni tajuk hari ni saya tengok berkenaan dengan niat Nak buat apa pun kita kena niat lah, boleh pahala. Ustaz ni saya tanya ni, niat ni kita kena lafazkan ke macam mana? Contoh kita pergi kerja hari-hari, saya pergi kerja nak sekian lah untuk saudara keluarga pun semua ni, minta Allah beri pahala. Begitu ke Ustaz? Ataupun kita macam biasa lah, dalam hati kita memang dah niat lah kita keluar ni, pergi kecil kerja, buat kerja boleh rezeki, nak saudara keluarga. Tengok macam mana Ustaz? Nak lafazkan ke? Macam mana biasa kita buat hari-hari ni, kita memanglah segala kita buat untuk baik, untuk taat pada Allah. Jadi, macam mana Ustaz beri pencerahan? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, macam mana nak kena cakap ke? Nak kena dalam hati. Mungkin baru dengar kau ni Faiz. Saya doktor. Dia baru dengar doktor ni. Ya, ni sebenarnya masalah melafazkan niat ni masalah yang sudah lama dibahas oleh para ulama-ulama fikah, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah di dalam niat solat. Mestikah kita melafazkan atau tak mesti? Tapi perlu kita ketahui bahawa niat itu sebenarnya ada dalam hati. Jika ada dalam hati sudah cukup. Untuk apa saya melafazkan? Melafazkan itu adalah untuk membantu hati untuk mengingat supaya kita tak lalai. Ya, maka tak mesti kita melafazkan. Maknanya jika di dalam hati kita itu sudah ada niat, sudah cukup. Ya, tetapi jika kita ingin menguatkan niat kita dengan lafaz, maka itu tidak mengapa. Sebab apa? Sebab Rasulullah pun melakukan hal tersebut, maknanya melafazkan niat. Ya, orang kata mungkin ini salah, sebab apa? Sebab tak ada dalam sunnah Rasulullah melafazkan niat. Ada, ya, ada. Ya, di dalam suatu hari Rasulullah SAW datang kepada Sayyidah Aisyah ataupun salah seorang isterinya, bertanya makanan, ada makan tak hari ini? Ya, tak ada. Kalau macam tu aku berpuasa. Itu kan sudah niat. Aku berpuasa, itu kan sudah niat. Dan dilafazkan. Ya, dan ada juga di dalam haji, labbaika umratan wa hajjan. Itu kan niat juga untuk berhaji, dilafazkan oleh Rasulullah. Kemudian para ulama-ulama fikah dan ulama-ulama itu mengkiaskan perbuatan tersebut kepada semua ibadah kita yang perlu kepada niat. Tetapi perlu kita ketahui bahawa niat itu ada di dalam hati. Ya, dan lisan ni adalah penterjemah daripada apa yang dalam hati. Tetapi jika lisan saya berucap tapi tak ada dalam hati, maka tak terhitung sebagai niat. Cakap je lah maksudnya. Okey, satulah yang terakhir doktor. Ni dari Rohaiza Ali. Saya selalu pesan kepada anak-anak setiap kali pergi sekolah, belajar niat kerana Allah. Macam mana sebenarnya kita nak anak ajar? Mungkin budak-budak ni di sekolah dia tak faham. Jadi anak-anak yang dia faham, dia kena belajar betul-betul supaya dapat keputusan yang baik untuk dapat masuk universiti dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak ajar dia terapkan dari awal niat dia tu, sebab budak sekolah dia bukan faham sangat kan. Saya doktor, silakan. Memang budak-budak tentu belum faham apa tu niat dan lain sebagainya. Tetapi itu dalam tahap kita mendidik, kita mengajarkan, dan pengajaran tu mesti dengan pembiasaan. Ya, pembiasaan. Ya, jika dia terbiasa, ya, maka dia nanti akan mudah. Ya, maka perlu kita ajarkan mereka walaupun mereka tak faham. Ya,
Dan tentu kita mengajarkan mereka, kita ajarkan dengan apa yang mereka faham, ya, supaya mereka dapat menerima. Ya, misalnya kita sebelum dia berangkat sekolah, kita katakan kamu mesti belajar dan niatkan kerana Allah. Ya, supaya apa? Supaya Allah mencintai kita. Ya, supaya Allah mencintai kita. Sebab apa? Semua amalan yang kita niatkan kerana Allah, maka Allah akan cintai kita. Ya, maka mungkin sedikit demi sedikit nanti dia akan faham. Ya, tetapi perlu kita biasakan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahasa-bahasa yang mudah agar yang sesuai dengan pemikiran mereka. Saya di penghujung ni Doktor, sekejap je rasa masa berlalu. Mungkin Doktor boleh tutup khulasah tajuk kita pada pagi ini, dan mungkin sikit Doktor pesan sekali lagi antara kesalahan-kesalahan kita dalam kita menetapkan niat dan kita perbetulkan niat kita. Doktor, silakan. Niat, ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, itu sangat menentukan amal kita. Sahih tidak sahihnya amal kita ditentukan oleh niat. Tetapi ada juga yang perlu kita ketahui, bahawa amalan tu ada 2 syarat dia diterima. Bukan hanya niat saja. Para ulama mengatakan ada 2 syarat amalan tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kedua syarat ini mesti ada di dalam setiap amalan kita, khususnya amalan ibadah. Ya, ibadah. Seperti misalnya ada niat yang baik, ya, tetapi tak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Seperti apa? Saya solat zuhur, khusyuk, niat benar, tetapi dia mengatakan, saya nak solat 5 rakaat. Sebab apa? Semakin banyak sujud, semakin banyak amalan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Walaupun khusyuk niat, ya, niat benar, tetapi tak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tak diterima. Atau amalan benar, cara benar, tetapi niat tak benar, maka juga tak diterima. Maka kedua-duanya itu mesti ada di dalam setiap amalan kita, khususnya di dalam amalan ibadah kita. Ya, tetapi yang berkaitan dengan adat, ya, syaratnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, maknanya adat ini mesti bukan keburukan, ya, bukan keburukan dan bukan berbentuk maksiat. Nah, maka seorang mukmin, ya, mesti, ya, dia memperhatikan masalah niat ni. Ya, sebab itu juga yang akan menentukan diterimanya amal. Bukan hanya diterimanya amal, tetapi dengan niat ni juga Allah akan melipat gandakan kebaikan. Sebab apa? Sebab di dalam satu amalan itu kita dapat meniatkan banyak niat. Banyak niat. Ya. Dan Allah akan bagi kita setiap niat itu sebagai kebaikan. Dan setiap kebaikan itu Allah beri kita 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab ni itu menyebutkan di dalam satu amalan tu ada sampai 10, sampai 12, sampai 15 perkara kebaikan yang kita niatkan. Bayangkan kalau satu hari kita itu 24 jam seperti yang doktor katakan. Rutin-rutin adat kita yang kita niatkan dan akhirnya menjadi kepada ibadah itu tadi, berapalah kali ganda je perbuatan kita. Ya, benar. Itulah di antara tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas kepada kita, di mana Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Sebab Allah memang menciptakan kita untuk surga. Maknanya apa? Surga itu diciptakan bukan untuk kecuali untuk kita. Untuk siapa diciptakan? Bukan untuk malaikat, tetapi untuk kita. Dan Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang sangat mudah sekali. Ya, yakni dengan saya niat, tetapi dengan syarat saya mempunyai niat yang jujur. Itu Allah sudah Subhanahu Wa Taala sudah menghitung sebagai suatu kebaikan. Man hamma bihasanatin, seperti sabda Rasulullah, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan kemudian dia tak lakukan, maka tertulis satu kebaikan. Jika satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Jika dia lakukan, kutibat lahu hasanatani. Kebaikan pahala niat, pahala mengamalkan, maka akan menjadi 20 kali lipat. Tetapi man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat berbuat keburukan kemudian dia tak lakukan, maka tak tertulis sebagai keburukan. Jika dia lakukan, maka tertulis satu keburukan saja.
ya, dan tidak dilipatkan menjadi 10. Punyalah rahmat Allah Subhanahu wa Itulah taala. rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, celakalah orang yang satunya mengalahkan 10-nya. Masya Allah. Satunya mengalahkan 10-nya. Maknanya apa? Keburukan-keburukan, maknanya orang berbuat satu kebaikan itu sudah sama dengan 10. Dia membuat dia berbuat keburukan satu. Dari satu maknanya dia berbuat 11 keburukan. Untuk melebihi satu kebaikannya. Saja Ustaz. Nauzubillah, insya-Allah. Terima kasih banyak Doktor atas perkongsian. Saya kira menutup perbincangan kita pagi ini. Banyak lagi yang bakal dibicarakan, insya-Allah. Ada ruang waktu, ada kesempatan Doktor kalau kembali lagi, insya-Allah dapat berkunjung lagi dan berkongsi lagi banyak ilmu. Terima kasih banyak pada yang bahagia Dr. Luqmanul Hakim Darmawan Al-Azhari dengan topik kita betulkan niat. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi